kuliah Maghrib tazkirah kita dalam masjid yang mulia ini. Cuma saya diberi tajuk yang begitu penting, tajuk yang menggambarkan betapa kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 orang yang ternama. Orang-orang yang ternama yang dikatakan memberikan mereka ni dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya syurga Allah Taala tadi tinggi nilainya. Tapi bila diberikan peluang jaminan orang yang dapat masuk syurga, bermakna orang-orang tersebut ada di sana peranan-peranan yang dimainkan oleh mereka yang memberikan mungkin kita katakan seluruh hidup mereka, memberikan niat yang baik, semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita balik pada hadis yang innamal amal binniyat yang kita belajar sebelum-sebelum ni, maka niat mereka tadi sudah pun kita rasakan memang sudah solid, ikhlas. Dalam Quran sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi maknanya mereka tadi kan ikhlas, mukhlishina lahuddin kan. Ada yang sampai tahap berjihad dengan amwalihim wa anfusihim kan. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta benda dan jiwa raga sendiri. Itulah antara, kalau kita rasa memang kita nak buat, memang tak macam kata bersih, memang susah nak ikut. Kita mungkin CP-CP itu nak kata je tak tahu kan. Tapi kita kena belajar lah, belajar tentang apa yang mereka buat, apa yang mereka laksanakan, sampaikan melayakkan mereka tadi dikatakan orang-orang yang diberikan jaminan syurga. Saya baca balik nama mereka: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Osman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibnu Abu Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Itulah antara 10 nama-nama yang memang hebat dalam dunia Islam daripada zaman Rasulullah. Zaman yang dikatakan zaman akhir zaman kan, zaman yang Nabi datang padanya kan, maknanya sebaik-baik zaman yang ada padanya jasad Rasulullah hidup. Maka sebaik-baik sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah. Jadi tidak ada siapa pun yang boleh mendapik dada kami lagi baik pada Abu Bakar, tak ada kan. Kami lebih baik daripada Utsman bin Affan, kami lebih baik daripada macam-macam lah kan. Tak boleh mendapik dada sebagainya, sebab telah terbukti yang dikatakan mereka yang disebut dalam jaminan syurga tadi dengan adanya ayat Quran, adanya yang dalam surah Al-Ahzab disebut bagaimana digambarkan mereka ini. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Al-Ahzab, yang bermaksud ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada golongan yang menepati apa yang dijanjikan kepada Allah, yang dijanjikannya kepada Allah. Dia yang berjanji kepada Allah, dia berjanji, dia bai'ah, dia berjanji kepada Allah. Di antara mereka ada yang menemui ajal, yakni mati syahid. Walaupun dengan janji tersebut mereka sanggup untuk bertemu syahid, dan mungkin menjadi cita-cita mereka untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara mereka yang menanti-nanti untuk memperolehi syahid, dan tiadalah mereka ingin menukar janji itu dengan yang lain. Ini bermaksud kita lihat, itulah yang dikatakan kalau kita nak kaitkan dengan aku janji ini, betul lah kan. Janji kita dengan Allah SWT itulah inna salati. Cara ringkas semua orang boleh faham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Senang je, simple je. Sembahyangku kan, ibadatku kan, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Cukup simple. Jadi kita dalam sembahyang kita di awal-awal solat tu kita kata kita akan janji kita tu akan ditepati kepada Allah Taala. Dalam solat ada orang yang betul-betul dia boleh mungkin nampak macam khusyuk. Di luar solat belum tentu dia menepati janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang hidupnya tadi yang dikatakan solat kan, ibadat, hidup, mati tadi kerana Allah. Sebab di luar solat, di luar masjid ataupun di luar tempat solat, pengaruh-pengaruh tadi memang banyak sangat. Tak payah jauh-jauh lah, dalam rumah kita lah. Kita tengok dalam pengaruh dalam rumah kita. Kita tengok
bila kita balik rumah kita tengok, sentiasa rumah kita tadi dipasang dengan segala internetnya, kemudahan kan, segala macam-macam. Segala anak-anak tengok macam-macam tengok. Oh, anak kita nampaknya makin tidak bising lah sebab dia hanya melayari internet. Tapi apa yang dia tengok? Apa kandungan? Dan adakah dengan sebab dia melayari internet tadi dia telah melewatkan solat? Memang betul. Wan azan dia masih lagi tengok sini kan, like sana like sini contoh. Jadi masih lagi dia tidak boleh menepati masa solat kan, lillah tadi. Jadi terjejas dengan dunia yang penuh dengan kita katakan mungkinlah kita katakan orang kata apa ni, zaman yang canggih ni kan, segala-gala yang dibuat kan, segala online tadi boleh menyebabkan mereka tadi lupa yang sebenar-benar online dia lah, inna salati tadi kan, wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita nak lihat itu. Jadi malam ni saya ingat kita memang masa kita memang terbatas. Saya ingat sekup kita tidak banyak sangat malam ni. Semua kita pergi Abu Bakar cukup lah. Saya ingat Abu Bakar cukup. Kalau kita ada masa lain kita pergi pada Umar kan, Osman, Ali. Kita cuba. Kalau ada masa kita sampai 10 orang. Malam ni kita ambil Abu Bakar pun hanya beberapa saja. Kita tak ambil semua. Beberapa kita katakan orang kata kisah-kisah dia aja yang menyebabkan dia tadi merupakan orang yang terhebat selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan baginda Rasulullah pernah bersabda, kalau ditimbangkan iman Abu Bakar dengan umat sekalian, nescaya lebih berat iman yang ada pada Abu Bakar. Lebih berat iman yang ada pada Abu Bakar kan. Jadi bermulanya senang saja kan. Kalau kita lihat bermula dilahirkan oleh Salma binti Sakhar bin Amir kan. Ini mak dia kan. Jadi dia begitu hebat. Dia bernazar kan. Dia nazar apa nazar dia? Mak Abu Bakar nazar dia adalah nak bagi nama anak dia Abdul Kaabah, hamba Kaabah. Sebab Kaabah tadi tempat sembahan, tempat haji kan. Hamba Kaabah kan. Sebab nak keberkatan rumah tadi. Kan? Tengok dia punya nama pun dah okey dah. Sebab tu kanak-kanak ni daripada awal lagi nama dia kita cari yang makna yang baik, insya-Allah mungkin doa-doa jadi baiklah dia. Sekiranya nama-nama tadi nama-nama yang mungkin sampai sebut pun tak kenal kilat lidah kan. Sampai nak sebut pun jadi susah, jadi susahlah kan. Itu kita nampak daripada awal. Daripada awal kita nampak dia hebat dah kan. Kemudian saya ringkaskan cerita maknanya makna seperti yang kita katakan tadi. Sebelum itu mak dia lahir anak banyak yang meninggal kan, sampai Abu Bakar hidup. Dia sukalah, seronoklah kan. Jadi kemudian kita lihat masa kita lihat dia digelar oleh apa? Abdullah. Digelar dengan Abdullah. Siapa yang gelar dia dengan Abdullah? Rasulullah kan. Rasulullah gelar dia dengan Abdullah sebab apa? Sebab satu gelar yang paling hebat, iaitu hamba Allah yang sebenar. Nama ni sekarang sudah macam tak famous lagi. Nama-nama yang Abdullah tu kan, Abdul Rahman tu sekarang macam tak apa nak jadi pilihan sekarang kan. Jadi Abu Bakar ni digelar oleh Rasulullah sebagai Abdullah, hamba Allah SWT. Kerana apa? Kerana mereka telah kenal sejak awal lagi. Dia punya fikrah yang daripada Abu Bakar ni, dia punya secara ringkasnya, sama-sama mereka tadi melaksanakan perniagaan. Hidup mereka penuh dengan tidak buang masa. Contoh dia tumpu bisnes. Ada riwayat mengatakan Abu Bakar dia menjual pakaian kan. Rasulullah berniaga juga, tapi Rasulullah ambil upah kan. Jadi Abu Bakar ni dia sendiri. Kalau kita lihat dia hebat kan. Dia sendiri yang kita katakan barang-barang dia sendiri. Dia cepat berkembang, pandai bijak berniaga, dia jadi kaya raya. Dan terkenal dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Orang yang bijak kan. Orang yang bijak, yang berbudi luhur. Saya baca sikit pribadinya. Dikatakan dia ni katanya Abu Bakar berkulit putih, berbadan kurus kan. Wajah manis, kedua belah matanya agak ke dalam rongga mata, dahinya agak menonjol, berwatak berani kan. Dan mulia, pribadi lembut, gerak-geri yang lunak, tidak mudah dikalahkan oleh nafsu. Makna dia ni, nafsu dia ni dia tak nombor dua. Yang pertama, fikiran dia, akal dia, iman dia. Sering disegani oleh kaumnya kan. Jadi kaum yang kaya di Mekah ni Abu Bakar lah kan, kaum Quraisy, kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Itu pun kita kena ambil kira. Jadi dalam perjuangan Islam ni, maknanya orang-orang yang macam ni, macam yang ada pada Abu Bakar ni, mereka ni kena betul-betul diberikan peluang untuk melaksanakan kita katakan dakwah Islam, melaksanakan sumbangan kepada jihad Islam,
melaksanakan kita katakan untuk apa ni, contohnya paling kurang melaksanakan dakwah Islam dalam masyarakat, kan. Jadi dia diberikan berbagai-bagai peluang hidupnya, dan sebab itu maka semua orang respect dia, Abu Bakar, kan. Perniagaan cukup lumayan, kan. Jadi secara ringkas lagi, bila dia masuk Islam, bila Nabi jumpa dengan Abu Bakar, kan, Nabi nak cerita Islam ni lambat sikit, kan. Tapi bila dia macam suspense sikit, kan, akhirnya Abu Bakar kata, ceritalah apa pun, aku akan terima. Jadi Nabi kata, antaranya, aku diutuskan sebagai Rasul untuk berdakwah pada diriku, kepada masyarakat semuanya, kan, dunia seluruhnya, bukan kata untuk kamu saja, seluruh dunia. Jadi Abu Bakar terima dengan seadanya, kan. Jadi saya ingat benda tu, saya ingat kita tak perlu tahu hurai panjang, dia senang, kan. Jadi makna kata sini, bila Abu Bakar ni sebagai orang yang memang menerima Islam dengan begitu terus, kan, tanpa bangkangan, tanpa ada apa-apa yang alasan-alasan yang boleh fikir dulu, balik tengok apa, tak, terus sampai digelar sebagai As-Siddiq. Al-Quran ada menggambarkan bagaimana Abu Bakar Siddiq ni, dia ada satu ayat, kan, yang dikatakan tentang dia ni. Contoh dia, Al-Quran mengatakan Allah muji sikap Abu Bakar, iaitu dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, yang bermaksud surah Az-Zumar ayat 33. Dan orang yang datang membawa kebenaran lalu dibenarkannya pula, maka mereka itulah orang yang bertakwa. Yang datang membawa kebenaran Nabi Muhammad, yang membenarkan Abu Bakar. Nampak tak dia punya hebat, dia punya yang benarkannya Abu Bakar, kemudian barulah orang lain, ulaika humul muttaqun, orang lain yang menjejaki mereka, kan. Jadi nampak Al-Quran ni banyak kali, antaranya disebut dalam surah At-Taubah, saniyas naini izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yang bermaksud At-Taubah ayat 40, seorang dari dua yang ketika keduanya berada dalam gua, kan, gua Sur, maka berkatalah dia kepada temannya, janganlah engkau bersusah hati, sungguhnya Allah ada bersama kita. Siapa yang kata ni? Mana Abu Bakar. Mana Abu Bakar yang mententeramkan baginda Rasulullah SAW. Nampak tak kehebatan iman yang ada pada Abu Bakar, ada ke depan. Kalau kita jalan dengan Rasulullah, ataupun kalau biasanya kalau kita fikir cara yang logik akalnya, kalau Nabi ni dia lebih berani lah, kan. Mesti Nabi kata, Abu Bakar jangan takut. Tapi siapa yang kata takut, jangan takut? Abu Bakar. La tahzan, jangan bimbang, kerana Allah berada bersama-sama dengan mereka, kan, dengan kita, kan. Dia kata bersama-sama kita, kata Abu Bakar kepada Rasulullah. Maknanya Abu Bakar ni dia lebih daripada orang kata orang yang memberikan jalan alternatif yang lebih, kan, dalam situasi yang begitu, kan. Yang begitu makna dalam Gua Sur tadi kita tahulah sejarah hijrah tu, kan, yang Nabi dikejar oleh musuh, memanglah. Tapi siapa yang menyebabkan Rasulullah tenteram? Teman Abu Bakar yang mententeramkan jiwa Rasulullah, kan. Jangan engkau bersusah hati, kata dia, kan, Allah bersama kita. Jadi makna hebatnya iman Abu Bakar tadi dalam perjalanan, kan, dalam perjalanan hijrah tu pun dia dah memang tawakal, dia memang dah rasa memang betul-betul perkara ni perkara yang ditentukan Allah Ta'ala, ditakdirkan Allah, terus siru ala barakatillah, teruskan perjuangan. Zaman sekarang kalau kita nak kaitkan banyak contoh, apa zaman sekarang ni, kalau kita nak kaitkan dengan suasana kita hari ni, kalau kita biasanya orang Melayu kita, kalau kita katakan merdeka sudah sampai 50 tahun, 57 depan, banyak 59 kan. Merdeka ni dah lama dah. Patutnya orang Melayu kita ni dia ambil sifat yang ada pada Abu Bakar ni, sama-sama mengiyakan apa yang ada dalam Al-Quran. Lepas tu dia kena kata yes to syariat. Nampak tak? Dia punya patut orang Melayu kita dah sampai tahap tu dah sekarang ni, yes to syariat. Sampai kan Allah takdirkan Brunei ni nabah hudud, contoh. Ini dari segi pelaksanaan hukum Islam. Kita nampak gitu cara-cara yang memang cara simple. Contoh dia, Brunei pun kata nabah hudud, kan. Sampai kan patut dah sampai berkumpul ramai-ramai orang Melayu Islam kita ni kata yes to syariat. Barulah syariat tu nak Islam tu nak didaulatkan betul-betul. Kalau tidak, sampai bila pun dia akan jadi macam kita kata pimai-pimai, tentulah macam itulah. Bagi saya lah, pendapat saya macam tu. Tidak akan ada ke mana, kan. Mana peranan yang ada pada Abu Bakar di dalam dakwah Islamiyah itu peranan yang paling besar, kan. Bukan sekadar dia membenarkan, tapi dia juga membela, sebagai yang membela, kan, sebagai yang memberikan segala harta bendanya, segala wang ringgitnya, kan. Dia sangat cinta kepada
dakwah Islamiah tadi kan. Jadi dia selalu bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam berbagai-bagai hal. Jadi itu kita lihat kan, sampai kan dia melihat teman-teman dia yang lain, dia ajak mereka untuk Islam kan. Antaranya Al-Zubair bin Awam, Uthman bin Affan. Dia cari yang top 10 ni dalam masyarakat. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Nampak tak? Jadi Islam tadi kena ada dia punya dakwah dia. Kalau ikut yang Abu Bakar tadi, kita rasa kita senang berdakwah. Kalau dalam target dakwah tadi, orang-orang yang terkenal tadi, orang yang memang famous, ternama, yang memang ada macam-macam kedudukan, berjuang Islam, maka Islam tadi memang senang, cepat. Cuba kalau dilihat tentang bagaimana Abu Bakar ni, cerita semua orang tahu dah, yang dia kata dia telah membebaskan kita katakan Bilal kan. Sampaikan Abu Bakar ni, dia kata kepada Umayyah ni tuan pada Bilal kan. Bila dah Islam tadi berkembang kan, maka hamba-hamba abdi pun turut Islam. Orang lelaki-lelaki pun bukan Islam, jadi bukan diterima oleh hanya orang-orang atasan, bangsawan, tapi orang bawahan seperti Bilal terima Islam. Tukang-tukang kebun, contohlah kita nak contoh paling mudah kan, tukang kebun, tukang-tukang apa, semua terima Islam. Akhirnya kata Abu Bakar, buat apa kamu simpan hamba nak mati dah ni, dia ni kamu seksa nak mati dah, letak atas padang pasir, letak batu lagi, dia pun macam nak mati dah. Tak payahlah kamu buang masa, kata Abu Bakar. Nampak tak? Dia bagi kemahiran berfikir. Jualkan saja dia kepada aku, biar aku saja yang menguruskan mayatnya nanti. Abu Bakar bagi satu kemahiran berfikir pada Umayyah. Kalau kamu seksa dia, kalau dia mati, ingat senang kan nak uruskan mayat jenazah. Biar aku beli dia, aku akan uruskan jenazah dia. Dah nak mati dah, hanya sebut ahad. Nampak tak? Abu Bakar tadi akhirnya terus memujuk Umayyah. Dia pun berfikir macam tu lah, dia mungkin dia fikir betul juga kata Abu Bakar tadi. Kalau aku simpan ni mati, nak kena urus pula jenazah tadi, baik jual. Jadi nampak tak cara dia pujuk, cara dia punya kaedah dia. Dia gunakan untuk melembutkan hati Umayyah tadi, akhirnya menjual Bilal kepada Abu Bakar. Kata dia, sebutlah berapa kamu nak jual harga, sebut, aku akan beli. Nampak tak? Jadi sebut tinggi lah nak beli. Mungkin kita tahu, kalau kita nak kiaskan, mungkin juta-juta lah, mungkin kita 10 juta kan bisa lah. Bukan duitnya orang kaya kan. Kalau dalam tempat kita ni, biasanya kalau kita nampak yang kaya ni, antaranya Dr. Razmi kan. Alhamdulillah lah kan, kita ada orang Islam kita kan. Banyak lagi lah kalau kita nak, tapi kita contohlah paling senang kan. Mudah-mudahan harta benda yang ada pada orang kita kaya tadi, orang kita dia manfaatkan untuk Islam kan. Jadi berkat kan. Akhirnya dia merdekakan Bilal. Nampak tak? Merdekakan Bilal. Jadi Bilal merdeka kan. Dan banyak lagi, bukan dia seorang, banyak, bukan Bilal saja. Jadi saya ringkaskan. Jadi maksud dia sini, sanggup tadi, mana walaupun seorang hamba yang lekeh, hamba kulit hitam, tapi berbanding Abu Bakar putih tadi, kulit putih, cantik, tapi dia sanggup mendekatkan diri dengan orang yang tertindas daripada kulit hitam, yang dibelinya dan dimerdekakan. Nampak tak tingginya nilai? Itulah antara perjuangan-perjuangan yang melayakkan dia sebagai ahli syurga. Bayangkan kalau kita sendiri, kalau kita contoh kita orang kaya, contohlah paling bagi kita simple cara mudah kan. Orang miskin datang minta derma pun kadang halau aja kadang. Saya bisa nampak Arab ni, masa saya betulan saya belajar Mesir kan. Arab ni ada ada orang miskin datang minta derma, dia hiligan dengan penyapu, turun, halau, keluar. Orang miskin tadi, kesian tengok. Jadi itu kita nampak, kita depan mata kita lah nampak kan. Apa salahnya bagilah nasi roti ke sepinggan ke, bagilah nak makan kan. Tapi tak sampai tahap tu. Iman yang ada pada orang-orang tadi yang diminta duit pertolongan tadi, rasa tak sesuai. Mungkin dia rasa dalam diri dia, mungkin dia rasa wah ni minta sedekah ni mungkin pura-pura kan, sangka buruk mungkin. Ni sangka buruk ni, kira derma tak bagi. Contoh. Jadi itu antara contoh. Jadi mana nak lihat pada kita ni dengan yang ada pada Abu Bakar tadi, memang rasa memang jauh sangatlah kan. Cuma kita belajar untuk melihatkan kita ni boleh ikut, sebab dia adalah merupakan manusia biasa, kita pun manusia biasa kan. Jadi kita boleh ikut kan, kita boleh ikut. Sebab apa? Sebab kita ada potensi kan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang mengikut Nabi Muhammad SAW kan. Umat Nabi pernah memberikan satu hadis yang Nabi ada kata dalam hadis Nabi, yang maksudnya begini, maksudnya di akhir zaman satu kelompok manusia yang memang mereka berkasih kerana Allah Ta'ala kan. Antara contoh maksud dia kan, mereka sayang cintakan aku, mereka tak tengok aku pun.
Kita nak bina satu masyarakat itulah, masyarakat yang berkasih-kasih kerana Allah SWT. Kerana apa? Kerana nak martabatkan perjuangan Islam, martabatkan iman kita, nak menyucikan akidah Islam tadi, ahli sunnah wal jamaah, nak melahirkan satu masyarakat yang kerana Allah, semua kerana Allah, kerana Rasul, ikut Allah. Setiap hari Jumaat ittaqullah kan, takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam pelaksanaan tadi macam seolah dia macam satu benda yang sebut selalu-selalu, tapi kesannya macam tak berapa sangat. Kita bimbang sebab bila selalu sebut akhirnya jadi macam kita kata dia macam kita kata jemuan, dengar selalu tak masuk dalam hati. Ini kita bimbang. Biarlah masuk dalam hati ittaqullah kan. Sampai kan Allah, orang takbir azan pun Allahu akbar, masuklah hati, Allah Maha Besar. Aku sekarang sedang lalai tengah duk dengan harta benda, contoh kan. Aku mesti tengah duk kelang kabut. Zaman sekarang ni time bulan 12 ni kenduri. Allah akbar, kenduri. Sampai kan dia asar katalah pukul 4:30. Pukul 6 masih lagi tak semai asar. Tuan kenduri. Bukan semualah. Sebab apa? Sebab tak sempat ni nak layan orang. Dia kena fikir nak layan orang kan, nak layan orang Allah yang menjadikan orang. Nak layan siapa? Layan siapa yang lebih utama dilayan? Nak layan orang yang datang, tetamu yang datang ke rumah dia kan, nak layan, nak membesarkan Allah yang menjadikan tetamu tadi, yang menggerakkan tetamu tadi datang ke rumah dia, bukan ke rumah. Pergi sembahyang dulu, solat dulu. Ni dia ada kira macam-macam. Itu kita selingatlah kan. Ini kisah benar kan, benar kata kisah benar. Jadi biarlah kenduri kendara ke apa, biarlah kita ni istiqamah kita. Jangan sampai melewat-lewatkan solat. Dia ada skala bukan selalu tak apalah, dia asap panjang lagi, dalil, dia bagi dalil. Asap panjang lagi ke-6 dah lagi. Dia bagi dalil. Maknanya itu kalau nak banding dengan Abu Bakar tak ada apalah. Abu Bakar tadi segera. Sampaikan Nabi sendiri tak suka orang yang jadi imam. Antara contoh kita lihat sejarah mengatakan bila Abu Bakar jadi imam, Nabi rasa tenang je. Satu ketika Abu Bakar tak ada, Umar jadi imam. Nabi kata kepada putera kepada anak dia, tak boleh macam ni, tak sesuai, Nabi kata kan. Jadi macam seolah Nabi lebih bagi dia lebih layak yang imam tadi Abu Bakar kan. Jadi kita bukan apa, cuma nak melihat bagaimana keutamaan yang ada pada Abu Bakar tadi. Rasulullah tadi mengakuinya kan, yang dikatakan tadi kan. Satu contoh yang kita pergi pada iman yang paling tinggi, kita telah melihat bagaimana contoh yang dibawa oleh Isra Mi'raj. Bila kata Abu Bakar, kata orang Quraisy kan, hai Abu Bakar, sudahkah engkau dengar apa yang sahabatmu kata buat pagi ni? Tanyakan Quraisy, apa kata dia? Tanya Abu Bakar. Ni cerita semua orang taran ya. Dia kita contoh baliknya. Dia mendakwa telah pergi Baitul Maqdis, bersembahyang di sana, kemudian kembali lagi di Mekah pagi ini. Adakah masuk akal? Padahal kita melewatinya dalam perjalanan pergi saja hampir 3 bulan pergi. Kemudian jalan balik lebih kurang 3 bulan. 6 bulan pergi Baitul Maqdis zaman dulu, pergi 3 bulan balik 3 bulan, 6 bulan. Apa kata Abu Bakar? Cuba tengoklah. Dia kata, apakah memang begitu yang dikatakannya? Tanya Abu Bakar. Kalau tak percaya, pergilah temuinya di masjid. Tanyalah dia sendiri, kata Quraisy. Kemudian kata Abu Bakar, demi Allah, memang bila ia mengatakan begitu, maka apa yang dikatakan itu selalu benar. Jangan kamu menghairankan, kerana dia sering didatangi berita dari langit. Mana Abu Bakar ni telah yakin Rasulullah ni dapat wahyu tu kan. Dengan iman dia yakin semua. Maksud dia, kita lihat sini, benda-benda yang tak masuk akal tadi, dari segi Islamnya, dari segi wahyunya, akal kena tunduk. Tadi kata Quraisy tak masuk akal. Dalam Islam bukan masalah masuk akal tak masuk akal. Kamu nak terima atau tidak terima segala perintah Allah Ta'ala, itu dia dalam Islam. Kalau ikut akal tak akal jinak lah kan. Kalau ikut akal buat kajian eksperimen jinak banyak tak masuk akal. Tapi dalam Islam, dia apa yang Nabi tadi kata, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bercakap dengan hawa nafsu kan. In huwa illa wahyun yuha, surah An-Najm. Itu yang kita nak highlightkan. Sebab itu apa-apa yang disebut oleh Abu Bakar, sebut oleh Rasulullah SAW, apa yang Abu Bakar laksanakan, apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, semua itu merupakan sebab-sebab yang membawa dia, iaitu orang yang dikatakan ahli syurga. Tiba-tiba zaman-zaman mutakhir ni, ada orang kata Abu Bakar ni tak nilai, tak tu ni. Nampak tak? Ada kumpulan-kumpulan yang tak perhati dengan Abu Bakar. Dia salah hal tu. Salah sangat. Tak kira fahaman-fahaman yang menolak Abu Bakar, fahaman yang menolak Rasulullah lagi lah kan.
Mula Abu Bakar pun tak boleh, sebab dia iman dia paling tinggi daripada kita semua, campur-campur kita semua mazhab dalam dunia ni, campur-campur iman yang ada dalam dunia ni, tinggi lagi iman daripada Abu Bakar. Takkan kita nak tolak Abu Bakar? Apa tak? Kita kena cerdik sebab apa? Sebab yang dikatakan as-siddiq tadi, yang dipercayai, yang dapat dipercayai, Abu Bakar as-siddiq kan. Nabi gelar dia Abu Bakar as-siddiq, lepas daripada surat Mi'raj tadi kan, as-siddiq, yang dipercayai. Nampak tak? Itu yang dikatakan cara kita lihat Abu Bakar tadi melaksanakan iman tadi dalam bentuk, walaupun di permulaan Islam, tapi dia terima semua yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasulullah semua diterima, dia tak bangkang apa-apa lah. Maknanya itulah antara contoh-contoh yang menyebabkan digelar sebagai kekasih Rasulullah, kekasih Allah kan. Mana siapa yang cinta pada Rasulullah kan, seolah dia juga cinta pada apa yang Allah suka. Bermakna siapa yang cinta pada Rasulullah, ikut pada Rasulullah, mendapatlah keampunan daripada Allah SWT. Jadi paling senang kan. Sebab tu dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua perkara bagi jaminan. Katakanlah, sekiranya kamu cintakan Allah Ta'ala kan, fattabi'uni, ikut aku, kata Rasulullah SAW, ikut aku, iaitu dapat apa? Dua perkara, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan dicinta oleh Allah Ta'ala, dikasihi Allah, dan diampunkan dosa. Itu je yang paling penting dalam dunia kita hari ni. Dunia kita hari ni penuh dengan dosa, penuh dengan kita benci pada Rasulullah. Kadang-kadang dia tak luah dalam bentuk kita katakan dalam bentuk apa, mulut kan, dia tak dalam bentuk apa ni perkataan, tapi zahirnya nampak dia benci pada Rasulullah. Dia tengok orang pakai serban, dia kata ni apa ni, kumpulan apa ni kan, contohlah. Kalau ada yang macam tu dalam hati kan, tak boleh. Cuma kita rasa macam seolah Tuhan nak uji kita sikit lah di akhir ni. Akhir ni kita lihat ada kumpulan-kumpulan yang pemuda-pemuda mencintakan sunnah Rasulullah, yang bersebar sana bersebar sini dengan dia punya nasyidnya, ya hananohnya, kita nampak kan. Ini satu, rasa mungkin satu perkembangan yang baik sebenarnya. Cuma biarlah mereka tadi beristiqamah kan. Istiqamah bukan hanya sekadar mereka untuk nasyid, tapi jangka panjang. Islam bukan hanya nasyid, tapi apa yang ada yang mereka sebut tadi dilaksanakan dalam bentuk yang lebih lagi dari segi syumul. Islam itu syumul, meliputi semua. Itu yang nak dipahamkan kepada masyarakat tadi yang mula berjinak-jinak dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia kena rasa dia terpanggil untuk menjadi orang yang sedemikian. Dan banyak sekarang kita lihat mahat tahfiz, rata-rata ada mahat tahfiz sana, mahat tahfiz sini. Cantik sebab dia menggambarkan tentang kembali kepada cinta ke Al-Quran. Cinta ke Al-Quran bagi orang yang dia punya sedar tentang benda tadi, bagi dia inilah paling besar. Hafal Quran, dia laksanakan apa yang Tuhan suruh, faham Quran, lebih baik daripada segala sijil. Lebih baik daripada sijil-sijil SPM contohnya kan, STPM, APMR macam contohnya kan. Jadi yang benar-benar telah menghafal Quran, menghayati amalan-amalan tadi, bagi dia lebih baik daripada segala-galanya. Sebab kalam Allah SWT tadi datang untuk menyelamatkan dia. Berpegang dengan Quran hadis, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Itu yang penting. Sebab itu kita lihat dah ada celek kita katakan apa, celek pendidikan strategi. Sekarang dah ada mahat tahfiz MRSM, mahat tahfiz sains, mahat tahfiz kita ada ulul albab. Dia ada masuk elemen hafal Quran tu. Tapi biarlah benda tadi diurus dengan sempurna dan sampai matlamat yang betul, iaitu bukan hanya sijil, tapi mereka jadi seperti Abu Bakar lah, Abu Bakar yang membenarkan apa yang Quran yang mereka hafal, melaksanakan jihad dan dakwah seperti yang mereka faham dalam Al-Quran tadi. Itu yang kita nak. Kalau sekadar hafal Quran dan dapat sijil, kemudian dia digelar sebagai tahfiz, masih lagi kita kata itu baru mukadimah dia. Dia kena melihat lebih jauh lagi kan. Tapi itu bukan hebat dah. Kalau boleh hafal Quran tu hebat lah. Kita kalau kita cuba hafal 30 ayat seminggu pun maksud payah kan. Kita katakan 30 ayat ini yang tak pernah kita hafal. Kita hafal seminggu. Masalah payah kan rasanya kan. Bagi saya sendirilah kan. Payah. Jadi itu yang kita rasakan, cuba kan. Okeylah, saya pergi sikit lagi. Jadi maksud dia macam ni. Bila apa ni Abu Bakar As-Siddiq tadi telah berjaya menunjukkan dia dengan Rasulullah telah memberikan satu bukti bahwasanya iman tadi dibenarkan. Iman tadi tidak boleh dirosak-rosakkan. Walaupun dalam perkara yang tidak masuk akal, tapi perlu diperjuangkan. Kan? Perlu diperjuangkan. Sampai tahap itu barulah kita katakan berjaya.
Kalau kita pergi sikit lagi, saya tengok yang dalam kata-kata daripada apa, daripada Abdullah bin Abbas kan, bila orang tanya dia macam mana yang dikatakan Abu Bakar ni kan, dia menggambarkan betapa hebatnya kan Abu Bakar tadi. Dia menggambarkan orang yang zuhud kan. Abu Bakar ni mana bukan sebarangan orang kan, orang yang zuhud kan, orang yang dikatakan kuat imannya kan, orang yang maknanya dikatakan memperjuangkan Islam seluruh harta bendanya kan. Dan kalau kita lihat dari segi perjalanan tadi, kita nampak macam ni lah. Abu Bakar ni maknanya satu contoh pemimpin selepas Rasulullah yang berjaya dalam semua segi, sampai akan memerangi golongan murtad. Bukan senang tuan-tuan. Nak mengatakan murtad tadi perlu diperang kan. Hari ni kita tengok banyak kumpulan-kumpulan yang mungkin dia menentang Islam kan, tapi kita nak kata murtad, kita tak paling kan. Kita nak kata sebab apa? Sebab kadang-kadang macam ni, kadang-kadang mungkin kita tak sampai tahap iman kita tadi kan. Tak sampai tahap yang nak mengatakan serang murtad. Abu Bakar beristihad kan, perang kan. Nabi-nabi palsu perang. Kita hari ni ada kebetulan Tuhan uji kita kan, macam seolah benda tu berlaku satu senario yang macam dulu. Adanya Tuhan Tuhan tu. Sekarang ni kan nama-nama Ayapin, nampak? Semua-semua tu itu yang kita katakan kita siapa yang nak serang mereka ni, nak mempertindakkan orang Islam kan. Jadi itu yang kita kena Tuhan nak uji iman kamu macam mana. Banding dengan Abu Bakar. Abu Bakar ada istihad perang, kamu takkan setakat penjara je kan. Contohlah kita katakan macam-macam kan. Jadi Tuhan kata Tuhan Melayu lah, ada kalau tu macam lah nama-nama kan. Jadi itu yang kita katakan, kita ni seolah Allah bagi satu kita punya perjalanan tadi macam yang berlaku pada Abu Bakar kan. Abu Bakar boleh istihad murtad, yang murtad dia bunuh, kita masih lagi tak apalah kan, tangkap ya bunyi kan. Jadi itulah kita kena muhasabah lah. Pemimpin kita kena muhasabah balik. Apa yang berlaku di dalam dunia hari ni diulang balik. Apa yang peristiwa lama-lama tadi ulang balik. Pemimpin dia kena muhasabah balik. Apa yang berlaku tadi nak ikut Abu Bakar macam mana kan. Jadi itulah yang dikatakan. Apa yang kata-kata daripada seorang sahabat dia tentang menggambarkan Abu Bakar, kata Ibnu Abbas. Saya baca sikit lah. Apa kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas? Kata dia kata Abu Bakar ni adalah siapa? Demi Allah, Abu Bakar itu pada Al-Quran gemar membacanya. Abu Bakar ni Quran tadi baca, tak akan tinggal baca, dia faham, bukan baca saja. Baca Al-Quran tu sebagai amalan, sebagai ibadat kan. Amat arif dengan dosanya. Maknanya dia arif dengan dosa, maknanya dia sangat insaf, sangat takut, suka bermuhasabah. Itu walaupun dia ni pemimpin yang di orang yang dibeli jaminan, dia yang digelar sebagai ahli syurga, tapi dia masih lagi muhasabah, takut dosa-dosa tu, takut pada Tuhannya, amat takut pada Tuhannya Abu Bakar ni. Dan dengan yang syubhat sangat bimbang. Perkara syubhat dia takut, apa-apa yang syubhat tinggalkan terus kan. Bukan kata makruh lah, syubhat terus tinggal. Syubhat tu dia lebih baik daripada makruh lagi teruk lagi kan. Bukan sekadar makruh, syubhat pun dia tak mau kan. Yang baik suka mengerjakan, yang baik dia tolong orang. Orang contoh dia ada memerdekakan orang, tolong bagi itu bagi ni macam-macam. Dan selalu bangun malam. Ni tak tinggal ni, qiyamul lail tak tinggal. Antaranya selalu bangun malam. Mana selalu tu banyak kebanyakan masa bangun malam, qiyamul lail. Selalu puasa pada siang, puasa sunat pun tak tinggal Abu Bakar, kata Abdullah kan, Ibnu Abbas. Kata Ibn Abbas. Jadi kemudian dia kata lagi, dia kata dalam warak melebihi sahabatnya. Sahabat-sahabat tadi semuanya ada yang warak, tapi yang lebih kepada Abu Bakar As-Siddiq, paling warak. Walaupun dia kaya raya, tapi dia paling warak. Dia bagi dia harta benda tadi bukan dalam hati dia. Harta benda ni untuk diinfak kan. Walaupun dia dapat untuk banyak, tapi bagi dia harta benda tadi bukanlah sebagai alat-alat, tapi hanya sebagai untuk mazra'atun ilal akhirat, sebagai jambatan ke akhirat kan. Dan dalam zuhud berada di kemuncak, yang paling zuhud. Sahabat-sahabat semua ni memang banyak yang zuhud, tapi yang paling kemuncak zuhud ialah Abu Bakar As-Siddiq, paling zuhud. Jadi itu lagi kita katakan. Jadi sebab apa dia sebut Abu Bakar? Sebab nak mengatakan sini, iman yang kuat tadi, walaupun dia kaya raya sekali, dia tidak boleh menggugat iman. Hari ini banyak orang yang dulu dia miskin, sekarang dia kaya raya. Bila dia kaya raya, iman dia tergugat. Sebab apa tergugat? Sebab banyak benda ada kena pisah sini. Nampak tergugat iman dia. Kemudian jumpa orang tu, jumpa orang ni kan.
Kadang-kadang yang jadi pelik, saya rasa pelik bejek dunia hari ni, dia kalau istiqsa tu perempuan. Nampak tak? Kalau bos lelaki istiqsa perempuan, jadi siapa yang tong? Yahudi lah. Nampak kita apa salahnya ambil lelaki jadi istiqsa? Ini kalau bos dari lelaki, istiqsa ada perempuan. Macam mana? Silap berlaku khalwat. Kan? Jadi makna kaya-kaya tadi menyebabkan iman tergugat. Tapi kalau ikut cara Islam, kaya raya tadi menyebabkan iman makin bertambah. Sebab dia makin bersyukur, dapat harta tadi, dia dapat berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat harta tadi, dapat bersedekah sebagainya, dia rasa gembira. Dia dapat membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa lebih begitu tenang. Tapi zaman sekarang, dulu dia miskin, nampak dia macam warak juga kan. Contoh tak semua orang ada beberapa Samudi kan. Kemudian ada kaya raya sikit, dan nampak dia mula hilang dah warak dah. Dia mula sana, mula sini, mula sana, akhirnya hilang. Surah pun tak apa nampak. Kan, ini bukanlah saya nak mengumpat, tapi beberapa yang berlaku di kalangan masyarakat kita, yang beberapa kita dah perhati, itu memang berlaku lah kan. Mudah-mudahan orang-orang kita tadi yang melihat perjalanan Abu Bakar tadi, ambil perjalanan dia tadi sebagai nak ikut daripada awal sampai habis. Perjalanan Abu Bakar sebagai satu role model dalam menterjemahkan iman tadi, iman yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu inna salati kan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab itu dia sanggup kan berdepan dengan segala cabaran rintangan untuk Islam tadi nak ditegakkan. Biar dia mati tak apa. Itu yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq kan, Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, sanggup menghadapi apa kita katakan mara bahaya kerana nak memperjuangkan Islam tadi, nak menyelamatkan Rasulullah SAW dalam dakwah dalam masyarakat semuanya kan. Sebab itu bila kita katakan setelah mana Abu Bakar tadi kita katakan melaksanakan misi dan visi dakwah tadi, Islam sekejapnya sampai pada seluruh semenyo Arab. Sekejapnya kan, dengan pribadi dia, watak dia tadi, masyarakat Arab terima dia kan, terima Abu Bakar tadi dengan senang, terima Abu Bakar. Pemimpin yang memang menunjukkan dia punya orang kata pribadi yang unggul tadi, memang menyebabkan dakwah tadi segera, cepat. Tapi kalau pemimpin yang tidak meletakkan nilai iman dalam perjuangan, dalam jihad tadi, dalam perlakuan dan kata-kata, pemimpin tadi mungkin masyarakat akan tak ikut dia kan? Masyarakat rasa tak apa suka kan? Populariti akan turun kan? Jadi Islam tadi dia kena kembali beriman lah. Apapun iman lah yang akan menyelamatkan kita kan. Sebab itu kita katakan dalam Quran, innal ladzina amanu kan, semua sebut allazi amanu wa amilus solihat, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Dia dekat-dekat ayat tadi, dia tak boleh lari. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman, amal soleh, praktik iman dan amal soleh, praktik iman dan praktik. Ini kita nak. Sebagai kesimpulan, saya tengok masa pun dah kan. Sebagai kesimpulan je lah. Kesimpulannya, kalau kita nak cerita Abu Bakar banyak kita tak sentuh ni, tapi tak boleh kita ringkaskan. Kesimpulannya inilah, Abu Bakar ni walaupun orang pertama yang telah janjikan janjikan syurga oleh Rasulullah SAW, dan disebut dipuji oleh Al-Quran dan sebagainya kan, maka kita akan dapati di sana ada suatu kekurangan yang boleh kita lihat diri kita kekurangan berbanding dengan Abu Bakar, untuk kita terjemahkan dalam perjalanan hidup. Kita ambil sirah dia sebagai contoh. Memanglah orang kata kenapa tak ambil Rasulullah terus? Memang betul, Rasulullah memang kita ikut, tapi sahabat yang sekitar Rasulullah tu, sahabat tu yang akan menggerakkan Islam tu naik. Kalau kita tak menjadikan diri kita macam sahabat-sahabat yang ada sekitar Rasulullah, ada satu kitab namanya Rijal Haula Rasul. Kitab namanya Rijal Haula Rasul, lelaki-lelaki sekitar Rasulullah, pribadi sekitar Nabi. Pribadi itulah yang akan meletakkan Islam, jadi membantu Islam untuk diperjuangkan dengan jaya. Pribadi itu nak kita wujud dalam negara kita. Kalau kita tak wujud pribadi itu dalam negara kita, kita akan jadi macam itulah, kita lama terabai. Pendidikan kita tidak melahirkan pribadi yang akan membantu Rasulullah dalam perjuangan Islam. Akhirnya pendidikan ataupun kita punya pelaksanaan tadi terbantut. Islam tadi tak dapat nampak dengan jelas. Islam tadi nampak dalam bentuk-bentuk yang hanya samar-samar, tak cantik macam mana sahabat-sahabat Nabi perjuangkan dalam semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itulah antara yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan akan berikan saya sendirilah satu suntikan untuk meningkatkan iman tadi, diterjemah dalam amalan dan praktik, dan mudah-mudahan kita sentiasa melaksanakan perkara yang meningkatkan iman. Mudah-mudahan kita juga akan terjamin oleh Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah untuk menjadi ahli syurga, insya-Allah. Berkat usaha-usaha yang berterusan, mudah-mudahan kita doalah
Dengan kekurangan yang ada pada kita doa, mudah-mudahan kita juga termasuk seperti mana dengan Abu Bakar dan seluruh sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.